inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylah, wa khaira ma ba'daha. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dibawakan kepada anda oleh Easy Korban Sendirian Berhad. Maklumat lanjut boleh layari www.korbanikim.com. Dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Anas bin Malik, seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, ma yujibul hajja?" Qala az-zadu war-rahilah. Maksudnya, seorang sahabat datang berjumpa Nabi. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah antara sebab yang mewajibkan saya haji?" Maka baginda bersabda, "Ada bekalan dan juga kenderaan." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Daruqutni. Saudari yang dirahmati Allah sekalian, rukun Islam yang kelima yang namanya melaksanakan ibadat haji ke Baitullah bagi yang berkemampuan merupakan satu rukun bagi menyempurnakan Islam seseorang. Namun kewajipan itu tertakluk kepada kemampuan ataupun disebut sebagai istita'ah. Kemampuan dalam arti kata kemampuan fizikal, kemampuan kebendaan, kemampuan kesihatan, selamat perjalanan, tiada halangan dan seumpamanya. Maka yang disebut oleh baginda Nabi SAW di antara kemampuan yang utama iaitu bekalan dan kenderaan. Dalam arti kata yang lain, orang yang ada harta, yang ada kemampuan dari sudut tiket penerbangannya, penginapannya, makan minumnya ketika ibadat haji dan juga perjalanan baliknya ke lokasi ataupun negara asalnya, itu dikira sebagai bekalan. Adapun kenderaan adalah kenderaan-kenderaan yang selamat, kenderaan yang boleh menyampaikan ia ke Baitullah ataupun ke Makkah Al-Mukarramah, kenderaan yang memberikan keselesaan kepadanya dalam masa yang sama selamat perjalanannya. Maka itulah yang menjadikan seseorang itu layak ataupun wajib untuk melaksanakan
ibadat haji ke Baitullah. Oleh yang demikian, kita dituntut untuk memiliki harta. Kita dituntut untuk mencari harta. Kita dituntut untuk menyimpan harta. Tujuannya adalah bukan semata-mata untuk dibazirkan dalam bentuk keduniaan, tetapi jadikanlah matlamat kita mengumpul, menyimpan dan mencari harta itu adalah demi bagi mendapatkan kemampuan kita untuk sampai ke tanah suci bagi mengerjakan ibadat haji ke Baitullahil Haram. Kapsul haji itu tadi dibawakan kepada anda oleh Easy Korban Sendirian Berhad. Maklumat lanjut boleh layari www.korbanikim.com. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jodoh telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Kunjungi gerai Telaga Biru di Dewan 3, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Hadiah berupa dinar emas menanti anda. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. الرحمن الرحيم علي العظيم الكريم غفار قهار رزاق الفتاح العليم خبير شهيد حميد الرقيب
Assalamualaikum. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tak berulangi, layari korbanmudah.com. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Apalah nilai RM750. Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban. Ingat korban Yaman. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Negeri Sembilan 102.7. Nak dengar celoteh para penyampai Radio IKIM? Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial seperti Facebook, IKIM FM, Instagram @IKIM.my dan TikTok @Radio IKIM bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi, inforia, Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk bersama insya-Allah kita lagi banyak ilmu yang kita nak kongsikan bersama para pendengar dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa dan untuk bersama Raudah Jiwa insya-Allah kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ dan pertanyaan soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk Raudah Jiwa pada petang ini kita akan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini bersama kita di studio Radio IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Nasihat ya Datuk. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah sihat. Semoga sihat sentiasa Datuk ya. Terima kasih juga meluangkan masa untuk Radio IKIM pada petang ini bersama Raudah Jiwa dan insya-Allah untuk petang ini Datuk akan bincangkan tentang memperkasa adversity quotient atau aras kemampuan menangi masalah atau cabaran untuk petang ini. Itulah kita banyak cabaran pada masa ini, cabaran kecil ke besar ke masih lagi cabaran juga Datuk kan. Jadi untuk waktu ini kita nak tahu apa sebenarnya AQ ini atau adversity quotient ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datin Mona, kepada semua para pendengar Radio IKIM ya. Jadi tadi Datin Mona tanya, ada tak satu perkataan dalam bahasa Malaysia AQ ni? Ya. Nak cakap ni memang payah sikit, tetapi kalau nak cara simple tapi walaupun tak tepat, itulah aras kegigihan lah. Dia gigih. Sebab dia ni AQ ni adversity quotient, artinya kemampuan menangani cabaran atau masalah. Jadi kalau kita mampu untuk menangani masalah dan cabaran tu, kita orang yang gigih.
orang yang resilient. Jadi bolehlah ya. So aras kegigihan untuk memaksudkan dengan adversity quotient. Okey. Sebabnya ramai pakar mengatakan aras kemampuan menangani masalah ni lebih penting daripada IQ, intelligent quotient, aras kepintaran kecerdasan otak lah. Ya, dia pandai tapi tak tahu nak selesaikan masalah. Dia pandai tapi mungkin tak gigih, mudah patah semangat. Nampak? Jadi AQ ataupun adversity quotient lebih penting daripada IQ secara umumnya. Ya. Jadi sebenarnya AQ ni juga berkait rapat dengan aras kejayaan orang. Sebab dia kalau tak patah semangat, ya, dia tak patah semangat, dia masih keluarkan sifat baby. Kata seorang pakar psikologi, orang yang tinggi IQ dia mengeluarkan sifat baby. Baby ataupun bayi, ya, masa dia umur 10 bulan, 11 bulan dia mula berdiri nak bertatih-tatih nak berjalan. Belajar berdiri jatuh, belajar bertatih-tatih jatuh. Dan ikut kajian, baby akan jatuh bangun minimum 1000 kali sebelum boleh berjalan dengan stabil dan berlari. Jadi baby akan jatuh bangun 1000 kali, tak pernah patah semangat, tak give up. Dia punya AQ tinggi. Tetapi kita yang dah habis sifat baby ni, yang dah jadi baby purba ni, macam Tok Abang baby antik, ya, baru 2-3 kali kecewa je terus patah semangat, ya. Terus Allah, aku give up, aku tak boleh berniaga lah, dah 3 kali bankrupt Allah lah, ya. Ataupun remaja yang umur 25 tahun, 3 kali putus kasih, ayah tak nak bercinta, dah 7 kali putus kasih. Padahal masa dia baby 1000 kali jatuh dia bangun. Tapi bila dah dewasa, umur 25-30, baru 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus give up. Jadi kata seorang profesor guru Tok Abah, untuk kamu jadi orang yang EQ mantap, kamu kena keluarkan sifat baby yang masih ada dalam diri kita. Dia ada, tapi ditutup oleh pengalaman, oleh didikan, persekitaran. Sifat baby ada. Sebabnya dalam Islam, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas selama sebulan, maka di pagi raya dosanya semua terampun, dia bersih macam baby. Sekarang musim haji ni, ya, orang pergi Mekah dapat balik dengan haji mabrur, ya, maka dia bersih macam baby. Jadi masih ada sifat baby dalam diri kita. Dan salah satu sifat baby ialah AQ yang sangat luar biasa. Jadi hari ini kita nak bincang petang ni, ya, bagaimana kita nak mengeluarkan balik kita punya sifat baby yang AQ ataupun adversity quotient yang luar biasa, yang takkan patah semangat walaupun jatuh 1000 kali. Itu sebagai mukadimah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas mukadimahnya. Itulah kadang-kadang kita nampak diri kita ni macam kuat, tapi bila menghadap masalah sikit, mulalah salahkan ni dan tak tahu, macam blank terus. Bagaimana nak settlekan masalah ni? Mungkin ada contoh-contoh yang mungkin Dato' bawakan sebagai cabaran hidup untuk petang ini yang boleh dekatkan lagi dengan para pendengar. Baik. Ini pun satu benda yang kadang-kadang Tok Abah nak bawa contoh-contoh yang simple yang kita acap kali terlepas pandang. Termasuk diri yang bercakap ni lah. Kadang kita terlepas pandang, ya. Antara cabaran yang kadang kita hadapi yang boleh menggugat kita punya adversity quotient atau AQ ialah, pertama ialah jangan marahlah semua orang yang mengatakan ni. Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ni, kita ini kurang bersyukur. Bila kurang bersyukur, maka kita mudah menyalahkan diri, mudah menyalahkan orang, mudah macam mengeluh. Kenapalah aku yang diuji? Kenapa aku yang kena diberhentikan kerja? Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku dah lah susah, aku pula aksiden? Kenapa orang tipu aku? Nampak, ya? Jadi dia banyak kata tu kurang bersyukur. Bila kurang bersyukur, maka dia nampak semua masalah sebagai sangat-sangat berat dan di luar kemampuannya. Itu satu cabaran, ya, yang kadang kita terlepas pandang. Yang keduanya apalah, tak dapat tidak Tok Abah akan ulang masalah ini. Cabaran yang paling besar dalam hidup manusia ialah mengenal dirinya yang sebenar. Apakah kekuatan dalam dirinya yang Allah telah berikan, sumber-sumber yang hebat dalam diri kita tak kenal, yang kadang-kadang patah semangat. Aku tak mampu, pada rakam talent lah, munajat semanai lah, dia. Jadi kita selalu ingat, orang lain ni balau, dia boleh lah. Kenapa pula aku tak boleh? Padahal Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Jadi kita tak kenal diri,
Maka kekuatan kita tak keluarkan, itu yang mendapatkan semangat. Kelemahan kita tak asasi, itu sebabnya kita mudah juga gagal sebab kelemahan tidak dibuang, tidak diatasi. Dan yang paling penting, kita banyak dosa, tidak dihapuskan dosa dengan bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Itu yang kepada Tok Abah lah cabaran yang sangat besar dalam menggugat KTAQ, termasuk yang lain ialah dia kadang-kadang tergugat bila dia tidak diterima oleh orang ramai. Atau orang mula memulaukan mereka lah yang atas sebab-sebab tertentu. Mungkin dia orang baru datang, mungkin dia orang yang tak pandai campur orang, mungkin dia dia kurang berjamaah di masjid, mungkin dia ada sifat-sifat yang menjengkelkan jiran sebelah dan sebagainya, maka mereka akan tersisih. Ini pun satu cabaran yang kadang-kadang menggugat kita punya AQ ataupun adversity quotient. Yang lain, kemiskinan ataupun tragedi kematian orang tersayang, lepas tu gagal dalam kerjaya, dia gagal nak naik pangkat dan dia patah semangat. Padahal dia rajin. Ini pun tak bahas sering mengkonsel ribu-ribu lah kes, orang yang saya dah buat kerja rajin, saya dah buat ikhlas, saya maintain integrity, tetapi bila kenaikan pangkat bos tak pernah nampak saya. Cek punya cek. Ni dia. Rupanya dia punya cabaran untuk dia lah, karismanya terlampau kecil, rendah. Auranya sempit. Jadi orang tak pandang dia. Kewujudannya orang tak nampak. Ini dia. Ini pun satu cabaran yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan of course, yang tak nampak cabaran yang besar, orang yang menghadapi masalah AQ ialah, ini dia. Geng-geng tak apa lah. Orang yang bersara, dia tak tahu apa nak buat, dia tak tahu mengisi masa lapang, penyakit mula datang satu persatu, yang mula terlupa, mula geng kawan rapat satu-satu meninggal dunia. Ini pun semua akan menyebabkan menggugat dalam dia punya adversity quotient, dan of course tak dapat tidak, orang yang cabaran yang sangat besar tapi orang tak percaya lah, dia tak pernah susah, dia tak pernah menghadapi kesulitan. Jadi bila dapat sedikit masalah, dia dah tenggelam punca. Itu pun satu cabaran. Cabarannya ialah dia tak pernah susah. Keluarga senang, orang support, mak bapak bagi nasihat, tiba-tiba mak bapak tak ada, kematian dan sebagainya. Dan itulah antara cabaran-cabaran yang boleh menggugat kita punya EQ yang kadang-kadang kita tak perasan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk, dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Kunti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
yang kita lakukan akan menjadi bahagia. Kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Okey, bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi, sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Dan daripada sakinah, dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin, kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa, dan bersama para pendengar masih di YouTube IKIM Media. Untuk tontonan anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah masih bersama Raudah Jiwa yang berbahagia. Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa masih membincangkan tentang memperkasa adversity quotient. Dan untuk waktu ini bersama Dato', kita sambung kembali Dato', dan kita nak tahu untuk waktu ini ciri-ciri orang yang ada AQ yang tinggi. Bagaimana Dato'? Baik, ini pun satu aspek penting lah ya, sebab kita cakap tentang adversity quotient, AQ. Tapi apa sifat-sifatnya, apa cirinya? Jadi kita orang awam ni dapat sebagai satu matlamat, sebagai satu objektif ya, satu niat untuk capai. Pertamanya tak dapat tidak ya, untuk kita orang Islam, orang yang mantap EQ-nya ialah orang yang taat Allah. Bila kita taat pada Allah, maka kita akan rasa yakin, kita akan rasa satu kata tu semangat ya, sebab kita tahu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ya, jangan bersedih, Allah ada bersama kita. Jadi pertama taat Allah. Yang keduanya, oleh kerana tadi salah satu punca ataupun cabaran kita untuk AQ ialah tak pandai bersyukur, tak cukup bersyukur. Maka orang yang ciri AQ-nya mantap ialah orang yang pandai bersyukur. Dia sentiasa bersyukur, apapun yang berlaku dia akan terus berzikir alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua yang berlaku ni, aku redha, aku bersyukur ya Allah. Ini dia. Orang yang pandai bersyukur dengan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia jarang sangat mengeluh. Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Ya, ada duit, alhamdulillah. Tak ada duit, alhamdulillah, kena sabar. Okey. Yang ketiganya, ciri orang yang AQ mantap, orang yang ialah emosinya stabil, tak mudah sentap, tak mudah merajuk, tak mudah marah. Check it out. Tok Abah pun check diri Tok Abah. Orang tua ni makin lama makin sensitif tau, macam baby, macam kanak-kanak. Jadi Tok Abah kena faham, kenalkan diri, kena ingatkan diri, kamu dah tua. Ya, tabu kena jangan sensitif macam baby. Baby memang sensitif, dia umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Kamu baby purba umur 70 tahun. Jadi kena ada beza. Ya, Tok Abah perhatikan, semua orang yang umur 70 tahun ni dia punya sensitivity, ya Allah, mudah mengajuk nenek atuk ni, ya Allah. Ya, ni. Ya, kerana dengan cucu mengajuk, dengan anak apatah lagi. Okey. Ya, dan of course
Orang yang EQ mantap memang yang tersirat dan tersurat ya, ialah dia sabar. Banyak sabar. Dan orang yang EQ mantap ni dia boleh menangguhkan dia punya keseronokan. Artinya dia untung besar. Orang yang EQ rendah, untung dia belanja habis, dia enjoy, dia spend duit dia, digunakan keuntungannya. Tapi kalau orang yang EQ mantap, dia simpan. Yalah dia seronok sikit, dia belanjakan sikit tapi banyak disimpan untuk masa depan. Ini orang yang EQ-nya mantap. Artinya dia tidak macam harimau. Dapat je rezeki, habis, makan habis. Tak. Ya. Dia simpan separuh dan sebagainya. Dia menangguhkan keseronokan. Dan of course, orang yang EQ-nya mantap sentiasa peka, cakna tentang orang lain yang lebih sengsara, lebih teruk, lebih berat ujiannya. Dia nampak orang lain, ya Allah, aku tak seberat mana. Ujian yang Allah berikan aku ni ringan berbanding orang itu. Aku kematian seorang anak. Ada orang tu aksiden, 4 orang anak meninggal serentak dengan isteri sekali. Jadi dia nampak begitu, dia terus angkat tangan, dia bersyukur ya. Ini orang yang sering melihat orang lain yang lebih parah. Ya. Dan of course, orang yang EQ mantap tak dapat tidak. Orang yang sentiasa berjemaah, ramai geng. Orang yang seorang-seorang ni yang silo mentality ni macam kera sumbang ni. Tapi sebab kera tu kecil, dia besar jadi dia beruk sumbang. Dia beruk sumbang ni memang dia tak nak campur orang. Jadi memang stres, memang mudah kecewa, memang mudah patah semangat sebab tak ada geng. Sebenarnya ada kekuatan dalam jamaah. Kan Nabi dah pesan, orang sendirian ni macam ibarat kambing biri-biri yang seko-seko je, senang dicekup dia serigala. Ya. Dan insyaAllah lah orang yang EQ mantap pandai berkomunikasi. Dan yang penting ni dia, Taubat pesan kali Taubat ni dah umur 72 dekat. Tapi ada sifu, ada cikgu, ada guru, ada mentor. Ada penasihat. Jadi kalau orang tua macam Tok Abah pun ada penasihat, ada guru. Ini kan pula anda yang masih muda-muda. Last kali yang Tok Abah nampak lah ya, sifat ataupun ciri orang yang ber-EQ mantap ni lah, auranya besar. Kita nampak dia je, kita sayang, kita yakin, kita seronok, kita rasa confident. Kita mudah nak percaya kat dia. Itu orang yang EQ mantap, jadi auranya besar, karismanya tinggi, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan. Dan mungkin Dato' ialah dalam waktu ini biasanya orang masih bekerja dan ada yang balik sekarang ni time driving hour. Jadi mungkin kita nak tanyalah juga Dato', adakah ada peranan EQ ni dalam kerjaya dan kehidupan kita, dan adakah pemimpin sendiri atau ketua dalam organisasi itu boleh membawa EQ tu dalam pasukan mereka? Bagaimana Dato'? Betul. Ini sangat penting. Ini isu penting ni. Untuk kebanyakan orang, hari ni ramai yang bekerja, tapi hari ni juga ada yang cuti awam ni Dan jangan lupa ada cuti sempena Jabatan Agung ya, hari lahir ya. So ramai cuti, tapi ramai yang bekerja, so mungkin balik dalam keadaan jam dan sebagainya, mereka dengar dekat radio atau di rumah masing-masing. Jadi bagaimana ya pemimpin atau ketua jabatan atau bos, CEO dapat juga mempengaruhi EQ diri mereka dan anak-anak buah mereka. Sebenarnya ikut kajian yang Tok Abah baca, EQ ini memang berkait rapat dengan satu aras kejayaan dan keduanya aras kepemimpinan. Yang orang yang EQ mantap, yang layak jadi pemimpin. Jadi kalau orang yang mudah sentak, mudah patah semangat, mudah kecewa, mana nak jadi pemimpin? Jadi pemimpin salah satu sifatnya adalah EQ dia mantap. Dan of course seorang pemimpin akan EQ-nya mantap bila dapat menularkan ataupun merangsang anak buahnya untuk sama-sama mempunyai EQ yang mantap juga. Jadi sebenarnya bila seorang pemimpin itu ada empathy, dia cakna dengan situasi kondisi anak buahnya. Dia kalau tak pandai berkomunikasi, dia sendiri pun auranya hebat. Jadi anak buahnya sayang kat dia, hormat kat dia, ya. Dan of course, tak dapat tidak, salah satu cara untuk seorang pemimpin merangsang EQ anak buahnya ialah di samping memberikan arahan yang jelas, memampirkan penghormatan dan juga apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh staf, ya. Mereka juga, ini dia,
yang sangat simple tapi 95% pemimpin lupa ialah doakan anak buah. Doakan anak buah. Apakah antara doa yang makbul? Doa mak ayah, doa orang dizalimi, doa musafir, dan doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil makbul, terbuka hijab. Jadi bila Mona tanya tentang bagaimana ya EQ ni dengan pemimpin dan dalam kerjaya, yes, sangat rapat dia punya kaitan ya antara EQ kepemimpinan dan EQ staff dan sebagainya. Sebab kepemimpinan melalui teladan, bila pemimpin EQ-nya mantap, maka mereka dapat menyumbangkan ataupun berkongsi keyakinan, kegigihan itu, semangat juang itu, sense of survival dengan anak buahnya. Itu pun satu perkara yang sangat penting, insyaAllah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Dan untuk waktu ini, Datuk dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah. وَمَنْ أَحْزَنَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُولْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi.
Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Raudah Jiwa. Kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, boleh hantarkan soalan pertanyaan di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Masih lagi bersama yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa, pakar motivasi untuk petang ini, membincangkan tentang memperkasa adversity quotient. Dan untuk waktu ini, Dato' ada beberapa soalan yang kita dapat untuk petang ini. Ada yang bertanya, Dato', adakah terdapat perbezaan dalam AQ antara individu yang dibesarkan dalam persekitaran yang penuh dengan cabaran dan mereka yang tidak? Bagaimana, Dato'? Wow, ya, ini memang soalan sangat penting. Bagus soalan ni. Aku suka soalan ni. Ya, sebab ya, pengalaman Tok Abah ya, kali pertama menunaikan fardu haji pada tahun 87. Ya, masa tu memang memang sengsara lah. Ya, jadi untuk macam Tok Abah, orang kampung, orang biasa susah, biasa panas, kat rumah pun pakai aircon bila perlu saja. Memang ya, jarang kebanyakan kita tak ada aircon pun masa-masa membesar. Jadi bila sampai ke Padang Arafah, ya, so kita memanglah sengsara, memanglah panas, tapi no problem lah. Kita dah biasa. Dah biasa. Tapi Tok tengok orang yang tak biasa susah tu, yang memang orang senang, ya Allah, gelisahnya, duduk tak kena, baring tak kena sebab panas, tak ada aircon. Jadi soalan tadi, adakah ada beza AQ orang yang biasa susah ataupun yang biasa senang? Memang orang yang biasa susah ni, maka dia punya AQ dengan sendirinya lebih mantap, lebih tinggi sebab mereka sudah terbiasa, dah mangli, dah lali ya, dengan kesusahan, maka mereka tak ada masalah ya. Sebabnya Tok Abah selalu pesan pada ibu bapa orang yang senang-senang ni, T20 punya kumpulan. Tolong latih didik anak anda untuk menghadapi kesusahan. Kalau boleh masa cuti panjang, suruh mereka duduk kat rumah nenek yang wifi tak kuat atau tak ada wifi, bawa padan muka. Tak ada wifi, ya, yang kat rumah nenek tak ada aircon. Ya, memanglah kat kampung sejuk, tak perlu aircon. Ya, jadi bila dah terbiasa, ya, susah payah sikit-sikit ni, ataupun pergi ke camp latihan selama seminggu, duduk kat camp, kat hutan ke kat dalam kemah. Jadi mereka merasa sedikit kesusahan untuk meningkatkan dia punya kegigihan, dia punya kegigihan dan dia punya EQ lah. Jadi memang orang yang biasa susah, EQ-nya biasanya lebih tinggi berbanding orang yang jarang susah. Ya, terima kasih Dato'. Dan ada satu soalan lagi, Dato'. Bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang meningkatkan EQ mereka jika mereka menghadapi kesukaran? Maknanya kita sendiri, kita nak bantu mereka bagaimana, Dato'? Wow, ya. Ialah orang yang sedang menghadapi kesusahan ataupun masalah, dia kadang-kadang tenggelam punca. Macam ibarat orang yang tenggelam, rumput pun dia akan capai. Dia dah tenggelam, dia terkapai-kapai ya. Bukan kayu, rumput pun dia akan capai. Jadi artinya mereka dalam keadaan yang sengsara ataupun ujian berat, mereka memang perlukan bantuan. Jadi apa yang boleh lakukan untuk bantu mereka ni? Pertama-tamanya kena ingatkan bahawa untuk kita yang ada iman ni, mudah-mudahan ingat Allah uji kita setakat kemampuan. Itu yang kita selalu dipesan oleh para asatizah. Ya, kata surah Al-Baqarah ayat 286 tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji kita melampaui kemampuan. Itu dia EQ, kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Jadi pertamanya kita kena pesan bahawa Allah sayang kamu. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Itu bukan cakap manusia biasa, itu cakap Rasulullah SAW.
mafhum hadis Nabi. Jadi kita kena ingatkan balik benda-benda asas sebagai hujah untuk menguatkan semangatnya bahawa bila kita menghadapi cabaran, itu tanda Allah sayang, Allah nak naikkan martabat kita. Dan dalam hadis lain kita selalu didengarkan nasihat para asatidzah dan tidak, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah, dengan ujian. Itu pun hadis sahih riwayat Bukhari tak salah tu Abah. Itu dua, ya. Dan yang ketiganya, maka tak dapat tidak ialah bila orang tu menghadapi cabaran, kita kena berikan dia senjata, cara untuk menghadapinya. Jangan kita bagi semangat saja, tapi apa nak buat untuk menangani supaya rasa lega sikit dan dia tak mudah patah semangat. Dan kita kena bimbing orang ini, apa punca masalah dia, ya. Jadi dari punca masalah tu kita cari jalan bagaimana nak mengatasi punca tu. Apa puncanya tu? Puncanya ialah macam seorang my staff yang memang tenggelam punca, EQ dia memang hancur sebab rupanya dia ni sangat stres. Dia punya take home pay, artinya selepas dia potong gaji yang bersih yang dibawa balik rumah ialah RM50, RM50. Untuk si suami lah, tapi isterinya gaji penuh lah. Dia tak ada potong, gajinya masih. Jadi Tuan pun bimbing orang ini macam mana nak mentadbir, nak bajet dan sebagainya, dan bekerjasama dan bermusyawarah dengan isterinya. Bila kita dah bagi jalan untuk menangani masalah tekanan keuangan itu, maka dia nampak lega, dia punya prestasi kata bagi dia meningkat. Itu cara nak membantu orang yang meningkatkan EQ dia dengan senjata ataupun langkah-langkah yang drastik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Dan tak dapat tidak, yang satu lagi kita kena nasihatkan orang yang ada masalah EQ ni ialah pastikan mereka masuk majlis ilmu dan ada guru. Sebab kita nak selesaikan masalah kan ada ilmu. Ya. Tanpa ilmu dan informasi kita tak boleh selesaikan masalah. Jadi EQ kita akan merudum sebab masalah kita tidak dapat diatasi. Dan bila kita ada guru atau penasihat ataupun si full mentor, maka mereka juga boleh memberikan kita panduan, nasihat dan juga tunjuk ajar bagaimana nak selesaikan masalah, dan EQ kita akan bertambah baik langkah demi langkah. Ya, insya-Allah. Itulah antara teknik juga atau mungkin latihan kita balik kepada pakar juga untuk kita nak selesaikan masalah. Mungkin kepakaran tu dari pengalaman orang juga kan Datuk. Mungkin kita dah hilang punca tu, kita kena cari ilmu lebih. Mungkin Allah berikan masalah ini supaya kita mencari ilmu lebih mungkin kan. Betul. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk waktu ini Datuk, di penghujung rancangan untuk Raudah Jiwa pada petang ini, ada mungkin tips atau petua daripada Datuk dan kata-kata terakhir daripada Datuk, silakan. Baik, so ingat ya, yang pesan-pesan para ulama pada kita semua masalah ada solusi, semua penyakit pasti ada ubat, kecuali penyakit tua dan penyakit al-maut kata Nabi. Jadi kita yakin yang itu, maka kita akan lebih mantap. Tu ingat ya. So tetapi ingat masalah pada yang Mona Jasman hadapi, mungkin dia punya solusi ada pada Tok Abah. Masalah yang Tok Abah berat susah nak selesaikan, mungkin solusinya ada pada Mona. Jadi so kita kena berbincang, bermusyawarah, kita kena minta nasihat, minta bantuan. Dua ya. Dan yang ketiganya kena ingat bahawa rupanya Allah bagi kita masalah ni untuk melengkapkan hidup kita. Tak apa selalu sebut ya, ada siang ada malam, ada sihat ada sakit. Ya, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Barulah hidup kita lengkap. Kalau kita tidak ada masalah untuk dihadapi, hidup kita tak sempurna. Sebenarnya orang kalau tak pernah sakit, dia tak akan menghayati, tak akan appreciate sihat. Ya, dia tak dapat menghargai kesihatan bila dia tak pernah sakit macam Firaun. Itu kena tiga. Dan yang keempatnya yang Tok Abah nampak tip yang paling mustajab yang diberikan oleh yang pun Tok Abah selalu ulang-ulang oleh Hasan Basri, semua masalah yang kita hadapi, solusinya ialah dengan bertaubat. So, solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, minta maaf dengan orang sekitar kita, kat pejabat ke kat rumah, dan maafkan semua orang sebelum tidur sebagai asbab untuk menarik hidayah Allah. Maka bila kita bertaubat, hati yang bersih menarik rezeki, membuka pintu-pintu rezeki dan juga menarik inspirasi hidayah Allah. Bila hidayah datang kat kita, semua masalah akan selesai satu persatu, insya-Allah.
InsyaAllah, Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Datuk, ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforiah Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Assalamualaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM.
صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه